Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Saya timbulkan satu menu balik. Roti ini saya bubuh perisa. Itu dia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton-penonton wanita hari ini? Kami berdua, Fiza dan juga Fahrin, mengharapkan anda semua dalam keadaan yang baik-baik dan mungkin ada juga dalam kalangan anda ketika ini, Fahrin, yang tengah sibuk menguruskan anak-anak. Betul. Kan? Ada yang sibuk bersekolah. buat teleconference, jawab Betul. panggilan daripada pejabat dan sebagainya. Di mana saja anda berada, walau apa pun anda lakukan, terima kasih kerana terus memilih kami wanita hari ini. Okey, baik, seperti biasa mungkin kita ingin mengimbas sedikit mengenai situasi COVID-19 buat masa ini. Kalau kita memandangkan situasi masih lagi dianggap agak kritikal, kes-kes semakin meningkat, dan di situlah kita masih terus mengharapkan kerjasama daripada semua rakyat Malaysia untuk menguruskan dan memulihkan situasi ini. Dan pelbagai ujian, pelbagai kisah yang kita dengar setiap hari, Fiza, dan ada antaranya mengenai sesuatu yang mungkin kita ingin kongsikan. Ya, ini yang sempat dipilih oleh rakan wartawan kita Shifano, yang mana kita nak lihat artikel ini yang mungkin mengundang sebab dan juga sayu ramai dalam kalangan pembaca-pembaca dan juga penonton. Kuarantin kerana jadi kontak rapat, jururawat hamil sayu dengan rayuan anak 4 tahun di voice note di luar tingkap bilik. Dia berdoa untuk mama dan juga adik. Kalau kita boleh kongsikan, inilah dia perkongsiannya kan, Fahrin. Menjalani kuarantin ini sama ada orang kata di rumah bukanlah mudah seperti yang disangkakan. Sama ada disahkan positif COVID-19 mahupun menjadi kontak rapat kepada individu yang dijangkiti virus itu memang satu ujian. Ini doa daripada anaknya kepada ibunya, akan mengharapkan ibu dan juga adiknya sembuh. Kalau kita sempat dengarkan Angan sayang mama, bukalah pintu, dan kemudian mendoakan ibunya. Ternyata, Fiza, situasi COVID-19 ni bukan saja menguji kita, tapi memerlukan pemahaman, sokongan moral. Dan kalau kita lihat tadi sokongan daripada seorang anak kecil, saya pasti sebagai seorang ibu barisan hadapan, malah hamil, memerlukan sokongan-sokongan dan doa seperti itu daripada keseluruhan ahli keluarga dan juga rakyat Malaysia sendiri sebenarnya. Dan kita berharap agar semua daripada kita ini sentiasa memberi sokongan moral dan juga sentiasa bersikap positif terhadap mereka yang mungkin sedang menjalani kuarantin dan sebagainya, untuk memberi semangat kepada mereka ini, insya-Allah. Banyak nak terus kami kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton wanita hari ini. Sebelum kami nak kongsikan satu lagi pilihan viral pada hari ini, kami nak kongsikan dulu kepada anda segmen Jom Masuk TV daripada Aniq World. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua penonton wanita hari ini dan Obeti lovers. Saya Eri Barikan selaku jurucakap Obeti by Glow Glowing. Terima kasih kepada yang telah pun mencuba produk kami, dan buat anda yang baru saja ingin mencuba, memperkenalkan Lip Matte Obeti yang mengandungi bahan-bahan semula jadi seperti shea butter, olive oil, honey oil, collagen dan vitamin E, yang mana dapat membantu mengekalkan kelembapan kulit bibir kita. Selain itu, teksturnya yang cukup ringan dan variasi coat warna boleh dijadikan lip matte, blusher dan juga eyeshadow. Sangat mudah. Ini pula liquid foundation Obeti, ianya full coverage, mempunyai dua coat warna, light dan juga medium. Sekali pakai, pasti jatuh cinta kerana kandungannya termasuk minyak badan manis, minyak argan dan paling best, ada SPF 30, dapat membantu melindungi kulit daripada sinaran cahaya matahari. Manakala buat anda yang nak bersiap sepantas kilat tu, memperkenalkan two-way cake powder Obeti boleh dipakai sebagai foundation dan juga bedak biasa. Ada 3 kod warna, light, natural dan medium. Jimat masa, jimat tenaga,
Jimat duit. Limit Obeti ini harganya hanyalah RM40, manakala untuk two-way cake powder RM59 dan liquid foundation RM69 sahaja. Kami turut membuka peluang kepada anda yang ingin menjana pendapatan bersama Obeti. Pendaftaran sebagai ejen adalah percuma dan anda juga akan dapat baju dan panting Obeti secara percuma. Jadi apa tunggu lagi? Hubungi kami di 012-934-5383 dan terus dapatkan info lebih lanjut di laman media sosial Obeti. Bagi yang berminat untuk membeli barangan-barangan produk ini, boleh terus ke laman web obetihq.com ataupun media sosial Obeti, Instagram, Facebook dan Telegram, atau boleh hubungi dengan ejen-ejen berhampiran anda seperti yang tertera di kaca TV sekarang. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Itu dia segmen tajaan daripada Jom Masuk TV. Okey Farin, tadi awal kan kita dah cakap mungkin ramai juga dalam kalangan ibu bapa ketika ini yang sedang berada bersama dengan anak-anak, berada di hadapan komputer ataupun mungkin bagi mereka yang menjalani PDPR, belajar daripada rumah ni Farin, ada juga dalam kalangan mereka ini yang membuat latihan melalui modul-modul yang diberikan oleh guru-guru. Okey, baik. Kalau kita bercakap mengenai PDPR ni adalah di atas talian ataupun di rumah sebenarnya. Tapi kita faham, kita mendengar pelbagai luahan, pelbagai reaksi, ada daripada yang orang kata paling kelakar sampai ke paling mencabar pun ada juga kita dengarkan. Tetapi apa yang sangat-sangat menarik perhatian saya, Fiza, adalah amanah dan inisiatif guru ni sebenarnya dalam memastikan anak-anak ini mendapat akses kepada ilmu. Ini yang sempat kita ambil juga daripada Twitter Bunga Lole dan juga artikel daripada Obulan ini tentang bagaimana inisiatif guru-guru ini memastikan anak-anak di SK Lemoy, iaitu anak-anak orang asli ini, tidak ketinggalan dalam sama-sama menuntut ilmu dan juga pelajaran, yang mana guru-guru ini membuat modul pembelajaran ini selama seminggu, yang mana ibu bapa akan datang ke sekolah untuk mengambil modul-modul tersebut. Dan kalau ibu bapa tak berkesempatan untuk ambil pula, guru-guru ini akan pergi menghantar ke rumah anak-anak murid mereka, yang saya kira Fahrin bukan mudah untuk mengakses ke kawasan pedalaman tersebut. Kita nak ucapkan tahniah dan juga terima kasih kepada guru-guru, semua guru-guru yang turut sama memastikan anak-anak bangsa kita ini dapat terus ilmu yang dicurahkan. Jadi tahniah, terima kasih banyak-banyak kepada para pendidik di seluruh negara yang mengharungi bersama-sama cabaran PDPR ini. Baik. Okey. Satu lagi kisah menarik. Okey, kalau awak dulu masuk sekolah, pertama sekali awak suka tunggu apa? Waktu rehat. Waktu rehat apa awak nak buat? Nak jumpa makcik kantin. Nak beli kari pop, nak beli mihun dan macam-macam. Mungkin ramai juga dalam kalangan anak-anak kita hari ini tak berkesempatan nak rasa orang kata pengalaman tersebut. Ini inisiatif yang dijalankan oleh seorang ibu ini, yang mana neneknya berlakon dan membuat perniagaan seperti kantin di rumah untuk mengajar anak-anak ini menggunakan duit. Sekurang-kurangnya mereka walaupun masih belum dapat ke sekolah lagi untuk merasai situasi ataupun pengalaman secara sebenarnya di kantin, tetapi ini adalah satu inisiatif yang cukup baik untuk memberikan dengan cawan plastik, dengan pinggan plastik kan Farin kan? Betul. Jadi sekurang-kurangnya adalah cara. Okey, kita bagi duit belanja, nak beli apa, sedikit sebanyak menggembirakan hati anak-anak ini merasai situasi persekolahan sebenar. Okey, kita harapkan mungkin ramai juga dalam kalangan ibu bapa kan yang boleh membuat pelbagai inisiatif lagi bagi menjadikan satu suasana yang lebih kondusif di rumah dalam sesi pembelajaran PDPR ini. Untuk kita mengajar anak-anak kita inilah bukan saja belajar tetapi juga kemahiran kendiri mereka. Sebab tu selama ini kita mengatakan bahawa peranan proaktif daripada ibu bapa haruslah sentiasa diberikan, dan inilah masanya sebenarnya untuk kita bersama-sama memikul tanggungjawab untuk mendidik anak-anak kita. Kita tak tahu sebenarnya mungkin dengan cara ini bakal melahirkan generasi akan datang yang lebih inovatif sebenarnya. InsyaAllah kita doakan. Okey, dan seperti biasa sebelum kita berehat, kami nak kongsikan juga kepada anda. Hari Selasa, kami akan kongsikan kepada anda antara menu-menu dan juga resipi yang istimewa yang mungkin anda boleh guna pakai untuk jadikan hidangan pada minum petang hari ini. Dari tepung boleh menjadi roti puri, roti bom, roti canai dan macam-macam lagi. Awak tinggal satu. Apa dia? Boleh jadi welcome. Jemput. Okey, jadi kami nak berehat dahulu seketika. Pastikan anda sediakan pen dan juga kertas anda untuk kita salin resipi-resipi yang bakal dikongsikan oleh tetamu kita. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Roti
Roti canai, roti puri, roti bom dan capati merupakan salah satu menu sarapan yang popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggunakan tepung sebagai bahan utama, roti ini sentiasa mendapat pilihan apabila digabungkan dengan kuah kari. Tahukah anda, roti canai atau roti prata ialah roti jenis lepir yang berbentuk bulat dan dapat dijumpai di beberapa negara Asia Tenggara. Penggunaan perkataan canai dalam bahasa Melayu di belakang roti adalah hasil dari tingkah laku pencanai roti dalam menebar doh roti. Perkataan capati bermakna lepir bulat dalam bahasa India dan capati adalah roti rata yang tidak beragi. Di samping itu, tahukah anda, nama roti puri atau lebih dikenali sebagai lempeng Kabul diambil daripada perkataan puri yang membawa maksud sejenis makanan ringan. Roti puri juga merupakan makanan sarapan pagi atau minum petang paling digemari oleh rakyat India, Nepal, Pakistan dan Bangladesh. Dan kini menjadi kegemaran rakyat di Malaysia. Walaupun tengah hari tapi boleh tengok laporan yang disediakan oleh Syifa tu tadi, rasa macam perut ni dah berkeruncung-keruncung dan hip hop dia gabung. Oh ya. Macam tu Macam bunyi tu. dia. Dan saya kira mungkin anda juga penonton, ada yang dalam kalangan anda yang itu salah satu daripada roti tersebut menjadi santapan anda pada pagi tadi. Tapi kalau Farin sendiri, Farin, awak suka makan roti apa? Okey, kalau saya buat kuis ni, saya rasa ramai orang tahu, mungkin ramai orang dah boleh meneka. Apa dia? Kalau saya suka capati. Kenapa capati? Satu, dia pakai tepung dal. Okey, kenapa saya pilih capati? Kalau awak pandai, kenapa saya pilih capati? Dia kata sebab kalori dia rendah. Kalori rendah dan juga berprotein tinggi berbanding dengan tepung gandum. Tapi tak salah, kita nak makan, kita boleh makan. Tapi kalau awak tanya pilihan, itulah pilihan saya. Sebab Abang Farin dia jaga kalori defisit dia. Okey, tapi mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang kadang-kadang petang-petang ni buat roti puri ataupun roti bom, sedap dimakan, dicicah dengan kari. Betul. Kadang-kadang ada juga yang cicah dengan pelantah dan juga Saya gula. nak buat mereka terliur. Apa dia? Makan, ada aiskrim atas. Macam tu lah. Okay, yang kita pun tak boleh. pandai. Okey, tapi hari ni sebenarnya Farin, kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita resipi yang pertama dahulu, yang mana individu ini iaitu Puan Nur Hafizah Syamim Ahmad pandai membuat capati. Okey, Puan Fiza. Okey, kita akan bersama dengan beliau. Agaknya kita nak tanya tentang capati daripada Puan Fiza ni. Puan Fiza dah berada di talian sekarang ni. Hello, Assalamualaikum. Salam. Okey, Puan Fiza, mungkin boleh kongsikanlah sikit kan. Kalau kita cakap tentang capati ni, tadi pun laporan dah dikongsikan daripada mana berasalnya dan sebagainya. Boleh kongsikan tak resepi capati daripada Puan Fiza ini berasal daripada mana? Dapat mana resepi ni, ideanya? Okey, dah tentu daripada kedua orang tua saya. Dan kami dulu arwah abah dan mak ni berniaga dekat Pasar Kraman. So kita menyambung, mewarisi perniagaan ini dan belajar dari sana lah, daripada kecil-kecil lagi, bujang-bujang, muda lagi belajar. Itu semua resepi itu memang betul-betul daripada Pakistan lah. Okey. Bermakna sebenarnya satu, kalau capati ni kita mungkin boleh katalah ramai orang mungkin ada resepi yang sama, boleh buat cara yang sama, tapi mungkin Puan Fiza ada cara tersendiri nak memastikan ianya sedikit berbeza ataupun mungkin lebih sedap berbanding dengan lain-lain. Macam mana agaknya? Ada apa-apa rahsia tak? Ya, betul. Pertama sekali kita kena ikut step-step yang kita tunjukkan ni lah. Bahan-bahan tu jangan lupa, jangan tertinggal lah. Tepung atar dan kita letak sedikit dalam, untuk acuan 50 gram buttercup untuk 2,5 kilo tepung. Okey. Dan sedikit garam, sedikit saja. Jangan lebih pula, nanti kok terasa masin pula kan. Jadi kita bancuh dengan air. Macam kami menggunakan mesin lah. Untuk gunakan tangan pun boleh. Sebab kat rumah tak perlulah pakai mesin kan. Sebab kami guna untuk berniaga. So kalau dekat rumah tu boleh buat dengan tangan sahaja. Boleh sampai dia jadi dough tu lah. Yang dah kesesuaian dia, tak keras, tak lembik. Dan kita kena, lepas daripada kita tuangkan daripada dough tu, kita ratakan lagi. Kita ratakan lagi. Nak bagi satu, kata apa, satukan betul-betul lah. Ratakan semua tu. Dan kita kena, kalau boleh tutup sikit lah. Tutup sikit. Dan kita nak teruskan selama 5 minit hingga 10 minit macam tu pun dah okey lah. Dia ada sebati, dia ada kembang sikit.
Tak lama lah, 5 minit, 10 minit macam tu. Okey Puan, saya nak tanya, kita dengar tadi tepung atar lah macam kata kan. Sebenarnya capati ni memang wajib makan, dan tak boleh pakai tepung lain, mesti pakai tepung yang khas lah sebenarnya untuk capati. Betul ke? Ya betul, dia tepung atas sahaja yang paling sesuai lah. Kita tak boleh guna tepung lain, gandum dan sebagainya. Tapi dia akan, dia punya Tekstur tu dia akan lain, dia tak rasa macam tu. Okey. Dia tak se-crunchy macam kita makan tu lah, lembut macam tu. Dan dia tak sesuai, dia akan jadi keras. Dia keras. Okey, mungkin Puan Fiza boleh kongsikanlah juga kan. Kadang-kadang ada setengah orang tu bila dia buat capati, sekejap je dah jadi liat. Walaupun betul kita juga. biarkan ataupun dah sejuk dia jadi keras. Ada tak sebarang mungkin tips-tips yang bersesuaian kalau mungkin penonton-penonton kita nak cuba buat kan, tapi dia nak pastikan yang dough dia dan hasil capati dia tu sentiasa lembut je walaupun dah sejuk. Okey, pertama capati ni dia sensitif tau dekat angin. Dia tak boleh kena angin lepas dah masak tu. Okey, first memang daripada cara kita uli lah. Daripada uli tadi jangan salah. Giling tadi mesti berpusing lah. Dia tak boleh tegak macam kita buat kuih-kuih yang biasa. Bukan dia macam, bukan nak membesarkan bulatan tu, tapi dia kena pusing. Bagi dia pusing. Dia padat kot. Lepas tu, betul. Bila dia pusing tu dia akan, bila kita basuh pula api dia. Dia kuat sangat pun tak boleh. Dia slow sangat pun dia akan keras. Dia kena macam maintain sedang-sedang je gitu. Kena pandai kontrol dekat api. Lepas tu bila dah siap pula, jangan biarkan macam tu. Jangan biarkan kat kepinggan, biar tunggu nak makan sekarang. Tak boleh. Kalau nak juga makan sekejap lagi, letak dalam flash, tutup, macam-macam. Jangan bagi dia terbiar. Dia kena angin sikit keras. Wow. Okey, Kalau Puan kita Fiza. tengok visual tu kan Farin kan, dia naik naik, kembung macam tu kan. Push, terus lapar. Okey, Puan Fiza, saya sebenarnya nak minta tips. Saya memang pemakan capati, penggemar capati. Memang selalu saya hadapi masalah bila nak panaskan dia semula tu. Ada sebenarnya tips apa? Bila dah panaskan balik dia jadi kering. Macam mana nak jadi kekalkan dia sedap tu? Panaskan semula. Okey, pertama sebenarnya kuali tu mesti kat rumah tak ada kuali macam ni kan. Kalau kata pakai kuali biasa pun boleh, tetapi macam kena tutup juga. Macam kita ni lain lah buat api dia macam tu. Kat rumah api dia kosong lain, tak mungkin macam ni. Ni ada 3 line api dia. Kalau kat rumah 2 baris dia selalu. So dia tak akan betul-betul dapat masak balik. Lepas tu satu lagi cara boleh. Kalau nak kukus, boleh kukus. Kalau cepat ni boleh kukus. Dia boleh lembut balik lah. Tapi dia punya rasa tetaplah tak original yang mula-mula kita makan tu. Baiklah. Puan Fiza, kita akan bersama dengan Puan Fiza sekali lagi nanti, yang mana Puan Fiza akan kongsikan kita juga antara cara untuk membuat puri dan juga kima. Menarik. Kami akan hubungi Puan Fiza sebentar saja lagi. Kita kembali bersama dengan anda. Okey, kita nak ke menu kita yang seterusnya hari ini, iaitu roti bom. Saya kan Farin, roti bom kalau macam tadi capati tu, Farin sama macam mak saya. Mak saya memang suka sangat makan capati dan dia juga akan selalu buat capati sendiri kat rumah. Kalau roti bom ni pula saya suka. Kenapa? Sebab saya tak tahulah saya cakap ni betul ataupun salah. Sebab saya rasa roti bom ni dia ala-ala macam roti canai, tapi dia ada tekstur yang lebih kenyal dan gebu. Saya sukalah. Okey. Dah tahu. Okey. Kita akan bersama dengan Akmarul Nizam Muhammad daripada yang akan berkongsi kita mengenai roti bom ni. Assalamualaikum Nizam. Waalaikumsalam. Boleh saya panggil Nizam Boleh Nizam. Panggilan saya Nizam. Okey. Baik Nizam, kita dah dengar tadi Fiza kata minat sangat roti bom ni. Jadi mesti dia nak tahu rahsia roti bom yang sedap. Rasa roti bom yang sedap ni sebenarnya dia daripada adunan. So dalam tanya saya tu, saya tak, contoh saya akan letak pieces number pakai maknanya margarine, gula, yang ada bom coklat tu saya letak coklat. Macam-macam roti bom saya ada. Okey. Tapi kalau kita lihat demonstrasi ini adalah demonstrasi yang ditunjukkan ini pembuatan asas roti bom ni. Apa bahan-bahan yang mungkin diperlukanlah kalau penonton-penonton nak cuba buat sendiri kat rumah kan? Okey, roti bom ni asal dia of course tepung. Yang kedua gula, kelantar. Itu saya itu yang tepi lain tu terpulang kepada orang untuk tambah. Maknanya macam nak taruh inci jantung,
Kemudian, tu kita boleh pilihkan tu. Nak masuk coklat ke, masukkan isi coklat. Tu boleh kita bagai-bagaikan isi tu. Okey, Cik Nizam, saya ada satu soalan. Sebab macam tadi Fahrin, dia sangat tertarik dengan capati. Tapi sebenarnya kalau kita lihat hari ini, bukan orang perempuan je yang pandai memasak. Hari ini kita menemu Cik Nizam ni, bagaimana dan daripada mana sebenarnya Cik Nizam mendapat idea dan juga inspirasi untuk membuat roti bom ni sebenarnya? Okey. First saya kerja di Johor Bahru tu, waktu tu saya habis PM, saya terus bekerja di kilang frozen di Johor Bahru. So, dari itulah saya dapat ilham untuk buat roti bom. So, saya buat bisnes sikit perniagaan. So, sampailah waktu sekarang ni, saya terus belajar dan sambil tu, saya praktikalkan saya punya resepi tu, macam mana nak sedap. Macam tu lah. Maknanya kan roti bom ni dia macam Fiza kata tadilah, ada orang suka roti canai, tapi perbezaan roti bom ni dia macam roti canai tu ditebalkan atau dipadatkan. Betul ke Encik Nizam? Betul. Roti bom tu tebal, padat. Yang padat tu dalam dia, betul lah. Macam dia cakap, margarin, gula. Sebab tu roti bom tu nampak dia padat, tebal. Dia punya masak itu pun lama sikit daripada roti canai. Sebab dia tebal. Tapi Cik Nizam, kalau kita lihat dari segi cara pembuatannya, cara diuli, cara ditebar dan cara dimasak itu, sedikit sebanyak banyak juga persamaannya dengan cara roti canai dibuat. Begitu sama ke? Dia punya adunan tu sama. Dia punya tebar tu, dia punya orang cakap nak buat bunga tu, gulung tu, itu berlainan. Sebab bila kita buat roti canai, dia punya gulung dia lain. Tapi bila roti bom tu, kita nak letak dia punya dia punya inti ke, dia punya apa-apa dalam tu, kita kena gulung cara bunga. Maknanya dia punya apa dalam tu tak akan terkeluar bila masuk dalam masa puan. Itu skill tu. Maksudnya Farid, boleh makan begitu saja cicangan kari ke, cicangan dal ke, gula ke, ataupun kita boleh letakkan inti kat dalam. Maknanya kalau tengok saya sekarang ni, Encik Nizam, maknanya masa kita nak pulaskan bunga kan dia tu, kita letaklah bahan-bahan tu kat tengah-tengah tu kan, barulah. Ya, betul. Tengok, saya dah pandai dah. Pandai. Cik Nizam, adakah dalam tempoh PKP ini roti bom ini dijual masak ataupun ada juga dijual yang mungkin kita boleh panaskan kat rumah ke, ataupun bagaimana? Saya ada dua jenis ni lah. Saya ada masak dan saya ada buat frozen. Dalam frozen tu saya akan packing, so saya akan hantar delivery. So kalau macam masak tu, saya terus masak terus. So maknanya orang beli tu siap masak. Okey. Lepas tu saya terus hantar customer. Okey. Roti bom ni kebiasaannya memang secara sinonimnya orang kata makan dengan kari, makan dengan dalca. Saya nak tahu juga sambutan mereka terhadap roti bom manis berinti macam coklat, macam jam tadi tu. Bagaimana sambutan orang ramai, Cik Nizam? Okey. Sambutan roti bom yang lain ni, saya cakap amat menggalakkan sebab dia orang nak lain pada yang lain. Yang benda yang tak pernah makan dia orang akan order dia macam coklat, Milo. Saya punya tahu juga marketing saya untuk naikkan lagi market business. Okey. Cik Nizam mungkin boleh kongsikan laman sesawang media sosial lah kalau mungkin penonton-penonton wanita hari ini nak intai-intai, nak tengok cara dan juga resepi Cik Nizam buat roti bom ni. Okey, boleh. Saya punya laman Facebook saya Akmal Nizam. Kat situ boleh, kat bawah tu boleh tengok orang saya. Macam-macam lah saya punya roti. Perbuatan dia macam mana. Macam mana saya cara itu semua ada di Facebook. Alright. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cik Nizam daripada Batu Pahat yang sudi bersama dengan kita secara atas talian ini. Minta maaflah penonton. Kadang-kadang ada juga line kita yang agak kurang jelas kan. Tapi insyaAllah jelas tadi tu. Okay, saya nampak awak dah terliur, terkecup-kecup lidah awak tu. Saya nak buat awak rasa lebih lapar lagi. Jangan cerita ke orang. Dan juga penonton-penonton. Kita lihat bagaimana roti canai viral. Kita saksikan. Roti canai juga amat terkenal dinikmati sebagai sarapan pagi oleh masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Namun pernahkah anda mencuba roti canai Pelangi? Terletak di Kampung Sungai Yu, Kuala Selangor, warung Dimyati Roti Canai Pelangi menyediakan roti canai dengan inovasi tersendiri. Asal roti putih, jadi saya komersial untuk warna pula.
Warna mengambil masa dalam 3 bulan ke 4 bulan. Saya masuk pada kenduri kahwin, saya pasarkan. Jadi bila orang ambil roti tu ada warna, dia agak unik lah, pelik. Jadi tanya ada rasa ke? Saya timbulkan satu menu balik. Roti ni saya bubuh perisa. Terdapat 5 jenis perisa menarik roti canai yang boleh dinikmati di sini, antaranya strawberry, jagung, apple, keladi dan durian. Cara penyediaannya juga lebih remeh berbanding menyediakan roti canai biasa. Pasal perisa ni dia ada cukatan dia. Ada cukatan dia, ada cara-cara kita buat. Ada SOP-nya juga pada dia. Dia tak boleh main-main lah buat roti canai Pelangi ni. 5 tahun menjalankan perniagaan roti canai menjadikan dia mahir menguli adunan roti. Dia mampu menghasilkan sebanyak 450 biji roti dalam masa sejam sahaja. Selain teksturnya yang lembut, roti canai berperisa ini juga mempunyai penggemarnya tersendiri. Menarik kan? Itu Canai ada perisa. dan Pelangi. Itu yang sempat sebenarnya kita kongsikan daripada rangkuman program Nona yang dilakukan oleh rakan wartawan kita Farha. Dan sebenarnya bukan saja roti canai Pelangi tu, tapi saya kira roti canai ini juga antara makanan pagi yang cukup sinonim dalam kalangan rakyat di Malaysia ni. Roti canai hancur, roti canai banjir, roti canai letak telur dan tampal. sebagainya. Macam-macam. Farin, kalau awak suka pilihan yang bagaimana? Saya suka roti tampal. Roti tampal tu maksudnya? Mana ada telur, tambah telur lagi kat atas tu. Bukan roti telur tapi dia tampal telur di atasnya. Inilah sebenarnya yang kami nak kongsikan kepada anda bersama dengan Encik Abdul Razak Ahmad, iaitu daripada Roti Canai Viral Pantai Dalam. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Cik Razak? Ya. Oh, suara pun ceria Cik Razak. Tengah tebal roti canai ke apa tu? Bukan Belum lagi. Oh, belum. Petang Okey. Okey, Cik Razak mungkin boleh kongsikan dari berapa lama sebenarnya Cik Razak mula berkecimpung untuk membuat roti canai viral ni? Nak kira tahun 87 lah. Wow. 87, tahun 87. Tahun 87. Oh, okey. Okey, Cik Razak, kalau Cik Razak lihat maknanya dah lama dah kan. Mesti Cik Razak pun mampu bertahan sampai ke hari ini. Mungkin apa keistimewaan ataupun kesedapan yang selalu pelanggan-pelanggan cari balik Cik Razak ni? Untuk roti canai ni. Silakan. Dia ada ini lah, roti canai. Roti canai, roti bom. Macam roti salam ada. Okey, mungkin Cik Razak boleh kongsikanlah cara-cara Cik Razak nak buat roti canai ni. Apa keistimewaan dan perbezaan roti canai Cik Razak ni berbanding roti canai yang selalu Farin makan? Roti canai ni macam biasa lah. Kita undi pun macam biasa. Satu bahan dia tu lain lah. Okey. Okey. Cik Razak, kebiasaannya satu hari berapa banyak roti canai yang diuli oleh Cik Razak sendiri? Dalam 20 biji, 400 biji lah. 400 biji banyak tu. Ada pembantu tak? Bukan pada. Kena pakai. Tu anak ke tu yang bantu? Itu anak saya tu. Okey. Okey, bermakna sekarang ni apa yang kita nampak ni kita buat dulu dekat rumah dan kita bawa ke gerai dan kemudian kita jualkanlah kita tebal di gerai. Okey. Baik, dan kemudian kita nak tanya juga, selalunya roti canai ni, orang kata roti canai tu dah sedap tu sedap. Macam mana pula dengan padanan dia, nak makan dengan kari, nak makan dengan sambal tumis ke ataupun lain-lain? Bagaimana dekat tempat Cik Razak ni macam mana agaknya? Kebanyakan dia suka makan pagi lah. Kari ikan ke, kari daging ke, kari apa tu? Daging ada. Okey. Cik Razak. Cik Razak, skill untuk teba tu saya kira tu yang penting jugalah sebab ramai orang kan nak roti canai hancur. Roti canai apa? Hancur lah. Hancur betul lah. Hancur lah. Roti banjir, tampal, macam-macam lagi kan. Jadi skill ni macam mana? Kadang-kadang kita nak pastikan roti canai yang kita makan tu lembut, tak keras. Dan bila kita masuk dalam mulut dicampurkan dengan kuah tu. Awak macam betul-betul tengah makan Semuanya rasa sama. Macam mana tu Cik Razak? Kita uli tu kena lama sikit lah. Baru roti tu lembut.
Cik Razak, mungkin boleh kongsikanlah juga kat penonton semua kan. Untuk tempoh PKP ni perkhidmatannya macam mana? Maksudnya Cik Razak memang masih lagi digerai ke ataupun ada perkhidmatan hantar ke rumah ke? Tertembak depan rumah orang ke apa, mana saya tahu. Kan? Macam mana Cik Razak? Ada. Macam PKP ni saya ada buat ni lah. Delivery ada. Delivery, okey. Untuk pandang pun ada, saya boleh masuk. Baik, jadi Instagram @roti canai viral pantai dalam, betul ya? Ya. Jadi mungkinlah kepada anda penonton boleh berjengah-jengah di Instagram tersebut dan membuat pesanan anda sekarang. Sekali lagi terima kasih kepada Cik Razak kerana berkongsi dengan kita tentang roti canai viral ini. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Razak. Baiklah Farin, saya kira kita dah kongsikan 3 resipi antara yang popular dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dan kalau kita ingat masa PKP yang pertama yang lalu kan ramai orang kongsikan resipi-resipi di laman sound Facebook, Instagram dan sebagainya. Antara menu yang popular ketika itu adalah roti puri. Ramai orang kongsikan menu roti puri tau. Okey, roti puri ni sebenarnya macam mana kalau orang tak tahu? Saya pun tak dapat nak jawab. Bukan Fiza Sabjahan yang akan jawab. Kita Tapi kembali. kita bersama dengan Puan Hafizah Syamil Ahmad yang nak kongsikan tentang roti puri ni. Hello Puan Fiza. Hello, Assalamualaikum. Salam. Puan Fiza, boleh tak jawab soalan Fahri? Saya tadi. Roti puri ni macam mana dan apa beza dia tu? Okey, dia sama tepung yang sama macam saya buat chapati tadi juga. Okey. Sama je, uli dia semua sama. Cuma beza dia ialah chapati tu bakar dekat kuali yang kering macam tu kan. Lepas tu yang puri tu kita akan goreng dalam minyak yang banyak lah. Minyak jangan kena kuat, dia kena banyak. Memang kena rendam macam ni lah yang kita tengok ni. Betul. Digelembung. Dia gelembung tu pun sebab tengok cara juga. Kadang-kadang minyak tu tak panas lagi ataupun terlalu panas pun tak boleh. Dia terantut dia punya pembesaran tu. Okey. Memang kena ngam dia semua. Maknanya minyak kena banyak, api kena besar. Api besar tapi jangan terlalu panas sangat. Nanti dia menendang balik. Dia bocor. Okey. Dia pecah. Orang kata puri ni kebiasaannya dimakan dengan kima. Mungkin Puan Fiza boleh kongsikan adakah ini sebenarnya antara resepi istimewa daripada Puan Fiza sendiri? Okey, puri ni memang ada lah puri di mana-mana. Tapi cuma mungkin kami ada resepi kami sendiri yang membuatkan kima ni. Dia jadi lagi kena makan dengan chapati dengan pun tu jadi lagi ngam sebab cara dia tengok saya mula-mula okey semua kat rumah boleh lah nak tulis dulu bawang putih silakan. Bawang putih halia yang saya masukkan tu. Kemudian 4 sekawan lah yang biasa 4 sekawan tapi saya masaknya untuk tukatan 8 kilo je jangan ikut pula habis sekarang buat kenduri pula kat rumah kan. Okey jadi nanti bajetnya macam kurang ke sedikit lah macam ni untuk 8 kilo yang saya masak ni bawang yang dihiris. Bawang yang dihiris. Okey. Kemudian? Setelah garingkan lah biar sampai naik bau. Sampai betul-betul ni baru kita letakkan serbuk cili. Okey, serbuk cili tak kisahlah. Apa je nama pun. Tapi jangan yang pudar lah warna tu. Biar warna dia cantik nanti kan. Kemudian tumiskan sekali rempah tu. Rempah kari tu. Rempah kari kima. Kami pakai rempah kari kima. Boleh dapat dekat mana-mana pun. Memang dia rempah kari kima Kima. Rempah bukan kari kima, sorry. Rempah kima. Rempah daging. kima. Ambil yang daging lah. Okey. Kemudian? Kemudian tadi saya ada masukkan bawang yang telah di blend. Tadi yang iris. Kemudian ada yang blend pula. Okey. Okey, setelah dah disatukan, dah ratakan tu kan, barulah bubur kacang pis sebagai tambahan. Yang tadi daging tu kita rebus asing ya. Daging kita rebus asing bersama dengan kentang. Cara saya rebus sekali dengan kentang senang. Dia mudah, cepat sikit. Lepas tu dia cepat gebu. Ini tips dia lah betul. Tak boleh. Kenapa tadi daging tu tak... Sebelum saya campur daging yang telah gebu tu, kita ada masukkan santan ya. Okey. Dan juga semua secukup rasa lah. Puan, kenapa dia tak boleh masak sekali je kat dalam kari tadi tu? Memang tak jadi Memang tak boleh. Saya dah buat dah. Memang tak jadi. Dia jadi macam bengkak je beli daging-daging tu. Macam tak tahu mungkin dia dia hangit ke hancur. Dia jadi hancur. Okey. Dan ini yang arwah mak ajar sebelum dia meninggal dunia. Dan dia ajar ni lah
siap besar lagi asyik. Menarik betul nampak tu. Ini Sedap. hari ni Puan Fiza dah kongsi tips rahsia, orang kata resipi rahsia daripada Puan Fiza sendiri. Puan Fiza, jadi di kesempatan ni juga mungkin ramai dalam kalangan penonton kita dah tak sabar kan nak rasa capati, nak rasa puri. Kan bagaimana cara untuk mereka mendapatkan puri dan juga capati ni kalau mereka malas dan tak tahu nak buat kat rumah kan? Okey, kalau yang rajin tu boleh buatlah seperti yang saya tunjuk tadi. Kepada yang buat tak berapa nak menjadi, boleh call, WhatsAppkan kepada cawangan kami ada 3. Satu di UTC Keramat Mall, kedua di Setiawangsa belakang Caltex, dan lagi satu di Aeon AU2 yang baru buka pada tahun ini. So itu adalah Dekat Instagramnya. Instagram pun ada, kita sertakan dekat Satu Copati Type Satu Copati. Satu Copati. Copati. Okey, dan tempoh PKP ni. PKP. Puan Fiza nak tanya juga, kebiasaannya kalau kita sebut capati ataupun puri, roti canai semua ni, kita mesti selalu cakap macam sesuai makan waktu pagi. Ataupun kalau sebelum tempoh PKP dulu-dulu kan, balik kerja kadang-kadang kita pergi bersama dengan rakan-rakan di kedai-kedai makan ataupun restoran, kita akan order capati ataupun tosi waktu malam. Tapi sebenarnya sesuai makan waktu bila sebenarnya menu-menu sebegini? Okey, sebenarnya kalau capati ini sendirilah, pagi pun dia sesuai, dan tengah hari pun dia sesuai juga, petang pun okey dan malam pun lagi okey. Sebab dia tak berapa, dia untuk makanan diet kan. So dia macam sesuai untuk waktu bila-bila pun sebenarnya. Jadi semua sesuai sebab dia tak berat dan tak ringan, tengah-tengah. Sebab tu capati pilihan saya. Jadi kalau makan pun kenyang, makan pun kenyang, orang kata nak kata terlalu kenyang pun tidak. Dia macam okey, dia boleh makan bila-bila masa. Okey, baik. Saya kira sepanjang tempoh PKP ini bermakna ada buat penghantaran Puan Fiza. Ya, betul. Okey, Betul. Puan Fiza, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kerana berkongsi kita dengan resipi-resipi menarik berasaskan tepung dan juga roti ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So awak dah buat pilihan awak, roti mana satu menjadi pilihan kali ini? Banyak roti yang menjadi pilihan saya, dan saya kira kan ini juga menjawab persoalan kepada penonton-penonton kita. Dari tepung jadi macam-macam boleh jadi. Jadi capati, roti canai, roti bom, roti canai pelangi dan juga puri. Sebenarnya apa yang menarik perhatian kita ialah bagaimana dari semasa ke semasa resipi-resipi ini terus diinovasi mengikut kepada kegemaran ataupun orang kata cita rasa masing-masing masyarakat sekarang sebenarnya. Betul. Kita melihat mengikuti peredaran dan juga perubahan zaman itu sendiri dengan cita rasa masyarakat sekarang ni. Dan kita juga harapkan anda penonton-penonton mendapat sedikit inspirasi apa agaknya mungkin hidangan minum petang yang boleh disajikan untuk seisi keluarga, yang mana ini juga boleh dijadikan antara aktiviti anda lakukan bersama dengan anak-anak ataupun suami kan, sama-sama uli tepung, sama-sama tebar roti bom tu kat rumah, belajar bagi mengisi waktu lapang anda. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti anda akan bersama dengan Fahri Ahmad. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, hari ini. Terima kasih kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan kali ini kami ingin berkongsikan dengan anda tentang tips menceriakan anak. Jadi Papa dan Mama ataupun Ibu dan Bapa perlu pastikan si manja sentiasa ceria. Jadi, inisiatif Nestle Lacto-Grow sebagai jenama Grow Happy memberi tips dan aktiviti untuk menceriakan anda sekeluarga. Tip inspirasi Grow Happy ke-9 adalah membina menggunakan blok. Jadi aktiviti ini bagus untuk perkembangan minda si manja bila mereka bermain dengan objek pelbagai saiz dan bentuk. Kita akan mendorong mereka untuk belajar menyelesaikan masalah. Jadi apa lagi? Kita bantulah si manja dengan Nestle Lacto-Grow yang mempunyai probiotik L-Reuteri untuk perut yang selesa agar si manja ceria, belajar dan grow happy. Memang benar, saya sendiri pun kalau anak di rumah tu dengan menggunakan blog dan sebagainya akan menggalakkan orang kata inovasi dan juga penciptaan dan imajinasi mereka. Baik, kita kembali berbicara mengenai makanan. Kalau tadi Fiza dah kongsi seronok sangat tentang roti, kali ini beliau nak kongsikan pula tips makanan Jepun yang sihat dan mudah. Sila kongsikan Fiza. Hai, kembali
kembali lagi bersama dengan saya Fiza dan juga hari ini dalam segmen resepi masakan Jepun sihat dan mudah dibawakan khas oleh Tohoku, the northern part of Japan fresh produce. Seperti biasalah, kita akan bersama dengan hero kita hari ini. Kita akan bersama dengan Chef Naim. Ya. Fuyu. Inilah dia. Tak nak datang bawa bunga tak boleh. Tak jumpa. Hari Bawa ni saya datang bawa cendawan. Cendawan maitake nama dia. Fuyu, nampak macam bunga. Kan nampak macam bunga kan. Allah, Menarik rezeki sebenarnya. saya bertuahnya. Okey Chef, apa resepi yang nak kita kongsikan hari ini? Jadi hari ni kita nak buat kita punya salad sebenarnya. Salad maitake ni, cendawan maitake bersama dengan papadum. Okey, dan ini hari ini bahan kita hari ini didatangkan daripada Yamagata Prefecture. Kita biasalah dengar tentang shiitake lah, shimeji lah, macam-macam lagi jenis cendawan dan ini namanya maitake ataupun dikenali sebagai the dancing mushroom. Kenapa orang panggil dia the dancing mushroom? Sebab kan boleh tengok dia saiz dia 20 ke 30 cm yang mana kalau dari jauh dia akan beralun. Dan ada juga setengah orang yang mengatakan bahawa dia merupakan king of the mushroom. Kerana Chef, aromanya, aroma dia, rasanya dan teksturnya. Saya sendiri tak sabar nak rasa sebenarnya. Okey. Sekarang ni saya akan masukkan dekat dalam kuali yang kita dah panaskan bersama dengan minyak ni. Okey, kita masuk dalam ni. Sebab yang ini adalah saya nak tumis dia bersama dengan kita punya cendawan ni sebenarnya. Okey, jadi nama resipi kita hari ini salad cendawan maitake dengan papadum. Papadum. Yang ni apa yang saya tengah buat sekarang ni adalah saya akan pecah-pecahkan dia. Bagi dia kecil-kecil sikit, sebenarnya tak susah pun, jadi kita tak payah nak potong sangat. Tapi kalau dekat Jepun juga sebenarnya cendawan maitake ni popular ataupun selalunya orang jadikan dia bahan sebagai resepi untuk buat tempura. Lepas tu kadang-kadang orang juga jadikan dia macam bahan macam steamboat lah ataupun hot pot tu, dan juga selalunya akan diletakkan dengan salmon, soy dash dan juga nasi. Bahan-bahan dia ni memang dah sedap, memang dah semula jadi sedap. Kita hanya perlu tumis saja. Tumis macam ni, sote je dia. Bagi kita punya cendawan ni layu sedikit, kemudian nanti kita dah boleh terus hidangkan kita punya Serius lah? Serius. Okey. Macam tu je pun mudah. Dan sebenarnya kan kalau penonton dapat lihat, sebab walaupun ia didatangkan dan diterbangkan khas daripada Jepun, tapi dia masih lagi segar. Betul. Ini kerana kan dia memang dibungkus dari segi pembungkusannya, cara orang kata penuaiannya, penanamannya semua memang adalah melalui proses yang berkualiti tinggi. Okey, yang ni saya dah masukkan kita punya garam dan juga lada hitam sedikit saja. Okey, dan sikit lagi rasanya nak bagi dia layu sikit lagi. Dan sementara nak tunggu dia layu ni, okey, saya akan gabungkan kita punya sos. Okey. Untuk kita punya salad ni, dia punya dressing, apa yang saya akan masukkan adalah kita punya roasted sesame ni. Okey, masuk terus dalam ni dan juga bersama dengan kita punya mayonis. Kongsi juga kepada anda penonton, sebenarnya kan cendawan maitake ni ada banyak khasiatnya. Dia rendah kalori, tinggi fiber dan juga terdapat banyak mineral dan juga vitamins di dalamnya. Kita tumis sedikit bersama dengan bawang. Kalau ada bawang putih pun kita boleh masuk. Kalau rasa macam nak cili sikit, boleh campur juga cili dekat dalam ni. Dan borak punya borak, kita punya makanan ataupun kita punya cendawan ni dah pun siap. Okey, kita dah boleh tutupkan api dan sekarang ni saya dah boleh hias ataupun kita dah boleh assemble dia. Saya nak letakkan kita punya papadum dahulu dekat bawah ni. Seterusnya saya akan ambil kita punya cendawan. Okey, kita letak juga kat dalam ni. Okey, dan kemudian nanti saya akan selang-selikanlah bersama dengan kita punya kobis dan juga kita punya tomato cherry bersama dengan kita punya timun. Okey, jangan risau kerana kami nak kongsikan kepada anda di manakah lokasi dan juga alamat yang boleh anda dapatkan bahan-bahan istimewa yang didatangkan khas daripada Jepun. Dan hari ini bahan khas kita ini didatangkan dari Yamagata Prefecture, Jepun. Jadi jangan lepaskan peluang. Screen cap, apa orang kata, bukan screen cap, apa? Screenshot. Tangkap gambar dan juga salin di mana lokasi-lokasi boleh anda dapatkan bahan-bahan istimewa ini. Okey, Fiza ni nampak ni. Sekarang kita dah letak kita punya sayur. Saya akan letak sikit kita punya dressing ni dekat dalam. Oh, macam tu je? Ya, betul. Saya akan selang-selilah. Nanti kita akan buat lagi satu lapisan. Okey. Okey, kita letak sikit. Oh. Yang paling asas, ini saja yang kita perlukan dan saya akan potong sedikit kita punya kobis ni. Dah siap? Okey, kita potong sikit. Alright. Kemudian kita taburkan je dekat atas. Fuyu. Okey. Okey, kita dah letak kobis dan sekarang ni kita akan letakkan kita punya dressing sikit lagi dekat atas ni. Okey. Dan macam Fiza suka pedas tak? Suka. Saya letakkan sedikitlah kita punya serbuk. Saya hanya tumis dia dengan minyak sedikit, garam dan juga bawang merah. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Nak jujur ke tipu? Jujur boleh. Jujur. Sejujurnya apa? Sejujurnya nak bawa balik. Maksudnya jadilah resepi kita Memang kali sedap. ni. Cendawan maitake ni, dia ada satu rasa tekstur yang sangat macam kenyal. Ya, betul. Bila kita gigit masuk ke dalam mulut kita tu, ditambahkan pula dengan rasa sos tu yang ada rasa masin, manis dan sedikit rasa lada. Yang sos chef letakkan tu, dia menyempurnakan lagi hidangan. Tapi yang paling penting sekali, walaupun didatangkan dari Jepun, diterbangkan dari Jepun, rasanya cendawan ni masih lagi sangat-sangat fresh. Rugi kalau tak pergi beli. Merugi kalau tak dapat rasa. Sebab apa yang kami tunjukkan hari ini, itulah dia resepi ringkas sebenarnya yang anda boleh cuba dekat rumah. Ya, betul. Menggunakan bahan-bahan apa yang ada je. Yang paling penting, pepedem bersama dengan kita punya cendawan. Jadi itulah dia. Jangan lupa cuba resepi kita. Cuba ya puan-puan. Kita cuba. jumpa lagi episod akan datang. Kita jumpa lagi. Nampak tak sempat nak rasa. Fiza dah bawa lari dah. Betul-betul. Wah, sedap betul Fiza. Berkimono lagi. PKP ni tak boleh ke Jepun. Fiza Sabjahan bawakan Jepun ataupun makanan Jepun kepada kita di Wanita hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Fiza. Baik, kita masih lagi berbaki masa, tapi kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini bersama saya dan Fiza Sabjahan. Wanita hari ini. Baik, kita dah sampai ke penghujung Wanita hari ini. Tetapi selain daripada kita ingin memberi pesan kepada anda tentang terus patuh pada SOP, terus bersama-sama menyokong kerajaan untuk melandaikan lengkungan pandemik COVID-19 ini, kita juga ingin mengajak anda kembali bersama kami esok. Esok saya dan Fatin akan bertugas dan di sebelah saya ini adalah penerbitnya tentang satu topik yang sebenarnya kemiskinan yang harus kita berikan perhatian. Mengenai apa tu? Esok kita nak kongsikan tentang topik kemiskinan haid. Mungkin apabila kita sebut tentang kemiskinan haid ini menjadi satu persoalan dalam kalangan masyarakat ataupun penonton. Mungkin tahu ataupun pernah dengar ataupun tak tahu langsung. Ia bukan sekadar berkait tentang kurangnya bekalan tuala wanita dan sebagainya, tetapi sejauh mana dalam kalangan kita wanita yang mempunyai anak perempuan, anak saudara dan sebagainya, mendidik anak-anak kita ini untuk mengetahui tentang ilmu apabila mereka telah mencapai umur akhir balik. Dari sudut kebersihan, dari sudut penjagaan diri dan pelbagai lagi aspek-aspek penting yang harus dititik beratkan apabila seseorang wanita itu telah pun mencapai umur akhir balik. Bukan saja saya kira tentang kemampuan maupun kemiskinan itu sendiri, tapi apa yang kita nak tahu ialah tentang impak kepada masyarakat sendiri, tentang pembesaran anak-anak sendiri. Saya daripada peringkat awal apabila diberikan tugas untuk mengendalikan topik ini, sebenarnya saya rasa agak, mungkin saya tidak pernah tahu tetapi saya tidak pelik. Jadi itulah yang saya tak sabar untuk bincangkan esok bersama dengan para penonton, kerana saya kira tempoh ini adalah tempoh terbaik untuk para ibu bapa terus mengambil tindakan pengetahuan yang proaktif untuk menangani isu ini. InsyaAllah. Ini bukan isu yang tabu, tetapi ini harus isu yang harus kita bincangkan, kita fahami dan kita kongsikan kepada seluruh masyarakat kita, insyaAllah. Baik, jaga diri sehingga kita bertemu lagi dengan anda hari esok. Assalamualaikum. Bye. Mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak, mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak, mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita